ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดالرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera, salam hormat kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada ibu bapa dan kepada penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kurnia Allah Ta'ala nikmat kepada kita, boleh lagi kita menyawa, boleh lagi kita hidup, boleh sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita buat segala perintah Allah dan kita tinggal segala larangan Allah. Alhamdulillah. Malam ni penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, akan bersama Pak Fikri Jirat bin Abdul Wahab sekali lagi dalam minggu ni dalam rancangan Jalanan Islam. Dan kita telah makruf setiap hari Senin, malam Selasa pukul 8 sampai 9:30 malam dan jam setengah siaran langsung melalui televisyen Yatim TV. Dan bagi penonton yang buka Yatim TV akan bersama Pak O dan bersama ahli panel pada malam ini. Alhamdulillah. Hari ini hari Isnin 10 Rajab 1442 bersamaan dengan 22 Kumparan 2564. Kita duduk dalam 2 bulan yang kita sebagai pitu Ramadan, bermakna kita ada lagi 50 hari. Maka segianya kita selaku orang beriman, kita terima kasih kepada Allah Ta'ala dan kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bawakanlah kami semua dapat kita masuk pitu Ramadan, dapat kita beribadat sama-sama Ramadan. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita berterawih, baca Quran, qiyamul lail dan sebagainya ibadat yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penonton yang dikasihi Allah Taala sekalian, sedia juga kita buat persiapan. Masalah kita cuci diri kita di Rajab lagi, masuk Syaban, cuci supaya kita nak hadapi Ramadan sebagai bulan yang bersih kita dan amalan kita diterima. Nampak? Tu kita bersih diri kita bertaubat, ya Allah. Hak lepas dah hamba sesat ya Allah. Hamba mu tak ingat langsung, hamba tak saya buat dah, hamba mu tak saya semula, tak nak metai dah. Nak buat benda jahat lepas mu dah. Supaya kita ni bersih diri kita, hati kita, dosa kita, supaya kita menghadapi Ramadan, kita nak iti Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Nah, semua orang duk nak. Cuma bagi orang yang iman yang sempurna, dosa tak ada, insya-Allah. Maka harapan puan sendiri pun kita semua mintalah kita berdoa Allah Taala semoga kita dapat masuk Ramadan, dibersihkan dosa kita, hijrah kita dapat dapat neraka dan termasuk orang yang mendapat Lailatul Qadar. Malam ini juga kita terima kasih kepada Muniti Satachun Keluarga Siksa di Kampra Kutip Mahanakon. Jadi badai Muniti ni dan dia usaha nak beri bantuan kepada anak-anak yatim, keluarga anak yatim, kesusahan, kepayahan di segi tempat tinggal baik, makan minum baik, pengajian baik. Maka yang nak tu nak gerak semangat kita bahawasanya kita pun boleh masuk sahih bersama dengan Muniti Satachun Keluarga Siksa di Kampra Kutip Mahanakon. Boleh juga. Nampak dah? Sebab kita pun nak sahih ni juga. Nak mana? Nabi jamin kata siapa dia dolai anak yatim dan beri bantuan kepada anak yatim, boleh duduk dengan aku lah syurga seperti jari tunjuk jari tengah. Mana ni besar kelebih dia. Alhamdulillah. Penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, bagi orang beriman ni, lebih lagi kita selaku orang beriman dan mukmin dan takwa kepada Allah. Semua Islam tak jadi payah. Hak kita duk payah hari ni, Allah, susah, penat, letih. Di segi cari makan pun penat, letih. Masalah yang tipu musibah terhadap kepada kita pun penat, letih. Masalah pengajian anak penat, letih. Masalah hidup dalam masyarakat pun penat, letih. Sebab apa? Sebab iman yang ada dari kita tu ia tak kuat, ia tupu. Takwa kita pada Allah pun jadi lemah. Takwa sebenarnya pun kita tahu makna dia. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Tapi sebalik diri kita sendiri pun ada juga kita tak buat Tuhan suruh. Ada kalau kita buat juga Tuhan larang. Maka takwa kita jadi tak kemah, tak kuat. Oleh demikian kita naknya bagi orang yang takwa kepada Allah, Tuhan jamin wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang cuba dekat diri kepada Allah, yang cuba kasih kepada Allah, semua masalah yang Tuhan cuji dia, tipu dia, kena kepada dia, dia ada jalan keluar. Sebab apa? Dia sentiasa berdoa kepada Allah, dia sentiasa royak kepada Allah, dia rayu kepada Allah, maka jalan keluar ada. Kita hari ni ada masalah, kita nak tengok cahaya orang lain dulu, kita tak klik kepada Allah, maka bagaimana jalan keluar kita nak temung? Dengan secara iman kita kuat, takwa kita bulat, dan kita akan hadapi masalah dengan jalan keluar yang sempurna. Dan banyak ayat-ayat lain, inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap benda payah serta dengan kemudahan itu akan lebih mudah. Jadi hari ni kita nak cuba puak kita selaku orang beriman, penonton semua tu, kita kemah iman kita, tauhid kita kepada Allah, dan kita cuba renung doa kepada Allah Ta'ala dengan ibadat kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Jalan keluar apa jamin temu ni temu cerah. Cuma kita nak hati kita gatal dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Malam ni satu lagi modok yang kita akan bincang, kita akan bahas, kita akan tazkirah bersama ahli panel kita. Sekali lagi puan nak ta'aruf
ahli panel kita วิทยากรประจำรายการพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสทุกท่านได้มาเจอกับผอ.ฟิกรีนะครับกับรายการจรัญอิสลามทุกๆนะฮะวันจันทร์เวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มครึ่งชั่วโมงครึ่งจะอยู่กับรายการจรัญอิสลามเราจะมีเรื่องราวตัซกิเราะห์ในมิติของการปฏิบัติตนในเรื่องของศาสนบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของนะครับวิถีชีวิตนิซามุลฮายะห์ในรูปแบบของอิสลามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างพวกเราเพื่อให้เราปฏิบัตินะฮะให้ถูกต้องในค่ำคืนนี้พ่อกำลังจะบอกว่ามุซีบะห์ที่อัลลอฮ์ทดสอบพวกเราใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะให้ทางออกดังอายะห์อัลกุรอานบอกว่าว่ามันยัตตะกิลลาฮยะญะอัลละฮูมัครจาผู้ศรัทธาคนไหนก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แน่นอนทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกมุซีบะห์อัลลอฮ์จะให้ทางออกแน่นอนฉะนั้นเราต้องเอาใจนะฮะร่างกายใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เชื่อเหลือเกินว่าปัญหาอุปสรรคมุซีบะห์เราจะหลุดพ้นด้วยพลังศรัทธาที่ไม่สึกกร่อนแม้แต่นิดเดียวครับค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรามาอยู่กับรายการจรัญอิสลามประจำสัปดาห์นะครับทุกวันจันทร์นะ2 ทุ่มถึง3 ทุ่มครึ่งนะครับค่ำคืนนี้เราจะมาตัซกิเราะห์พูดคุยเรื่องของการทำอิบาดัตที่เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นแม่ของอิบาดัตก็ได้นะใครก็ตามถ้าไม่กระทำอิบาดัตข้อนี้อิสลามแน่นอนไม่สมบูรณ์นะเพราะมันมีอิสลามได้บอกว่าอัสซอลาตุอิมาดุดดีนนั่นก็คือละหมาดนะครับibu bapa yang dirahmati Allah Taala sekalian semaya ni penting ni sebab tu semaya ni orang lain awak tak boleh Nabi pergi dalam Mi'raj dia Nabi timu sendiri semaya nah maka bagi kita orang beriman semaya tak benar tinggal sebab dia tinggal berdosa nah keadaan semacam mana pun itu ayat al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta semaya itu fardu di atas kita orang beriman ni nah waktu dia nah maghrib isya subuh zuhur asar kita kena buat 5 waktu ni cukup baru Islam kita sempurna nah tapi sekiranya ada masalah darurat nah kecemasan kepentingan adakah Islam ada jalan keluar adakah Islam ada jalan untuk pon adakah jalan Islam ada cara nak beri kemudahan kepada kita setengah orang jawab boleh dah tu tapi malam ni kita nak mari kecek kira nak mari muzakarah masalah nah modok dia semaya jamak bila kita boleh buat dan bagaimana cara kita nak buat พี่น้องที่ศรัทธาต่อ Allah ทุกคนครับค่ำคืนนี้รายการจรัญอิสลามจะนำทุกท่านจะมาตัซกิเราะห์ในหัวข้อละหมาดรวมเมื่อไหร่ก็ทำได้และเราจะทำอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติพวกเราเป็นอย่างมากนะครับด้วยมีวิทยากร2 ท่านที่จะมาอยู่กับพวกเราpenonton yang mati Allah Taala sekalian dua ahli panel bersama kita malam ni sebelah kanan Pak Fikri iaitu Datuk Hamka Makwi alhamdulillah Tuhan beri kesihatan kepada Datuk Hamka boleh bersama kita tiap-tiap minggu dan sebelah kiri Pak Fikri iaitu Ustaz Sahibun Nasri bin Usman dan Ustaz pun boleh bersama kita malam ni nah ayat ni satu takdir telah disusun oleh Allah Ta'ala supaya dua ahli panel akan bersama kita baik Pak nak klik kepada Datuk Hamka nak ayat kata semaya jamuk ni nah kita biasa dengar semaya jamuk kita biasa mengaji semaya jamuk tapi ada kalau kita dengar kita mengaji kita tak tahu banyak biasa ni Rian ru แต่ปฏิบัติไม่ได้
Ngaji tahu nak buat tak boleh. Malam ni kita nak wira atuk hamka tu royak kita wina apa gambar, we boleh buat lah dah malam ni. Kalau tak kedai Allah Taala nak suruh kita pergi, satu masalah yang boleh kita jamak tu, kita boleh jamak lalu dah. Nampak? InsyaAllah malam ni kita nak wira atuk we penjelasan apa dia semaya jamak. Lepas tu jamak ni adakah benar yang kita fikir sendiri, adakah syariat daripada Allah Quran ataupun hadis yang akan mensyaratkan kepada kita boleh semaya jamak. Dia takut semua kita tak faham. Jamak boleh kedak ni. Tak nak nampak orang buat mana kita nak buat tu baik nak nafi tu baik tu nak ayat tu Islam ni semaya jamak ada. InsyaAllah minta Datuk penjelasan sikit dah. Fadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa imanan wa yaqina. Alhamdulillah wa syukru lillah. Muslimin dan juga muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, sidang penonton yang dimuliai, yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat sama-sama kita diberi peluang oleh Allah boleh bersama dalam satu ruangan ataupun satu rancangan yang disediakan oleh pihak Yatim TV melalui ini program pada malam ini, Jalanan Islam. Jadi masalah yang kita akan muzakarah bersama malam ini sebagaimana disebutkan oleh saudara pengurusi kita pada malam ini berkenaan dengan semaya jamak, iaitu pada asalnya semaya ini iaitu ada waktu yang sudah Allah Ta'ala menentu waktu bagi tiap-tiap semaya itu. Maknanya Zuhur ada waktu dia, Asar ada waktu dia, Maghrib, Isyak dan juga Subuh. Tidak dibenar sama sekali kita tu nak semaya luar pada waktu dengan tak ada apa-apa uzur, ataupun kita nak himpun dua semaya untuk nak semaya dalam satu waktu tu dengan tidak ada sebab apa-apa pun tidak boleh sama sekali. Yang mana al-Islam melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peluang untuk kita himpun, untuk kita jamak dua semaya di satu waktu tu. Memang sekali kena ada sebab. Ada sebab. Kalau tidak ada sebab maka tidak boleh sama sekali. Jadi manakah keadaan yang diboleh kita himpun semaya saat ni? Makna yang harus kita himpun di antara dua semaya. Yang saya nak sebut yang pertama sekali iaitu kita panggil himpun semaya untuk orang buat haji. Maknanya disyarak himpun di antara semaya, iaitu yang mula sekalinya semaya Zuhur dan juga Asar. Az-Zuhr wal Asr. Untuk siapa dia ni? Untuk orang buat haji. Di mana? Himpun semaya Zuhur dan Asar ni iaitu di Arafat. Di Arafat. Dan jamak ni kita panggil jamak takdim. Jamak takdim makna dalam waktu Zuhur. Dalam waktu Zuhur
orang yang buat haji itu dijamakkan zuhur dan asar. Iaitu dalam waktu zuhur. Ini di mana ni? Di Arafah. Di Arafah. Lagi pula sakut pak dengan orang buat haji ni, iaitu jamak di antara maghrib dan isya. Di mana pula ni? Iaitu di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Hak ni jamak apa ni untuk orang buat haji. Untuk orang buat haji. Hak ni ulama kata ittifaq lah. Ulama semua ittifaq belaka. Walaupun ada sedikit perselisihan kata sebab bagi mereka ni buat jamak di Arafah ataupun di Muzdalifah ni sebab gapo? Sebab musafir ke ataupun sebab anak ibadat haji, itu selisih di antara fuqaha. Tapi masalah himpun tu himpun juga. Ittifaq segala ulama kata diharuskan himpun semaya untuk orang buat haji di Arafah tu semaya dalam waktu zuhur. Maknanya semaya zuhur 4 rakaat. Apabila sudah zuhur 4 rakaat, semaya pula asar 4 rakaat. Dalam waktu zuhur. Kemudian di Muzdalifah, kerana orang buat haji ini dia wukuf di Arafah. Bermula masa wukufnya lepas pada gelincir matahari duduk di Arafah tu, mereka itu duduk di Arafah hingga sampai jatuh matahari. Jatuh matahari. Kita nampaklah sebab apa di antaranya Nabi pun buat himpun lagu tu, kerana di antaranya nak beri peluang banyak kepada orang yang duduk di Arafah tu untuk munajat Allah Ta'ala, berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana masa tu masa yang cukup harga mahal. Cukup harga, terutama di segi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hadis lah yang sabit kata sebaik-baik doa hari Arafah ni, sebaik-baik doa hari Arafah. Masya-Allah. Apabila jatuh matahari, masuk maghrib, orang yang duduk ukur Arafah tu berpindah pula pergi pada Muzdalifah. Muzdalifah. Kadang-kadang puak ia ni siapa masa Isya. Kerana perjalanan tu ada jarak perjalanan juga di antara Arafah kepada Muzdalifah tu. Maka dengan perbuatan yang Nabi buatnya, jamak di Muzdalifah di antara maghrib dengan isya. Dalam waktu isya kita panggil jamak takhir waktu. Jamak takhir. Jadi ini sabitlah dalam hadis Nabi, sebagaimana hadis Jabir dalam menyipatkan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada katanya summa azana summa aqama fa shalla az-zuhra summa aqama fa shalla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'a. Mana sekali azan, satu azan, Nabi tu lepas pada azan qamat, lepas tu semaya zuhur. Kemudian sudah zuhur tu qamat mayasa. Lepas tu tidak ada semaya di antara dua tu. Mana tidak ada semaya lain dah. Sunat-sunat pun tak ada lah situ. Ila an qala Jabir, hingga sampai kata Jabir dalam hadis ni, hatta ata al-Muzdalifata fa shalla biha al-maghrib wal isya bi azanin wahid wa iqamatain wa lam yusabbih bainahuma syai'a. Hadis Muslim. Ni satu keadaan untuk persoalan tadi kata bila kata boleh jamak ni, salah satunya kita panggil jamak di Arafah dan jamak di Muzdalifah untuk orang buat haji. Untuk orang buat haji. Itu satu. Dan itu satu yang kita boleh ambil pada malam ni, insya-Allah taala. Ada lagi sebab-sebab kita dengar apa nama ustaz kita pula sebut. Itu salah satu. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Isyarah yang telah tunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa asbab dijamakkan dua semaya iaitu bagi hujat ataupun mereka yang untuk mengerjakan haji di Mekah. Jamak takdim iaitu zuhur dengan asar ketika wukuf di Arafah, dan jamak takhir ketika berada di Muzdalifah iaitu ambil maghrib dan jamak dengan isya.
Nah, satu azan. Nah, best sekali ya. Nah, nampak? Ini satu benda yang kita nampak gambar kata, inilah bentuk jamu ambil waktu zuhur. Nah, dengan asar best sekali. Lepas tu semaya, nah sudah salah ni rakaat, sambung waktu yang kedua. Nah, asar masuk le zuhur, orang panggil jamu takdim. Adapun di Muzdalifah, kita ambil maghrib kibuh la isya, orang panggil jamu takhir. Baik, kita nak datuk ustaz Sahibul Nasri tambah nah syarat tentang syaratnya semaya jamak insya-Allah. Nah, fadal maskura. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru lillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang pada kita pada malam mulia ni, di waktu yang agak kata insya-Allah kita semua masih lagi dalam kesihatan. Maka seperti kita tahu bahawa tajuk yang kita cara malam ni muzakarah sama, ingat perkara yang kita terlupa dan menambah perkara yang kita masih lagi belum tahu. Maka ialah al-jam'u baina salatain, semaya di antara dua semaya, ialah kita baca hubung bagi majlis kita dulu, bulan dulu. Mana yang kita tahu bahawa harus bagi seorang-orang ya jamak zuhur dan asar, maghrib dan isya, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Tak ada orang lain pada tu. Tak ada tengah, jamak tengah tu tak ada. Takdim memang takdim. Zuhur asar maya zuhur, maghrib isya maya maghrib, atau takhir maghrib di dalam isya atau zuhur di dalam asar. Dua tu. Maka ni sebagai mudah agama Islam kepada hamba dia, yang mana banyak-banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjuk bahawa Islam ini ialah agama yang mudah bagi hamba dia untuk nak memperhamakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nak tunjuk kata dia ni hamba Allah Subhanahu wa taala selepas daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana malam ini kita cara ni kah tuju kepada semaya jamak, bukan qasar, kerana qasar kita dah cara dah. Waktu ia tuju kah kepada seorang-orang duduk di dalam safi. Adapun jamak ni ya boleh kita nak jamak bila tu kaedah asal dia kata mata kana fi tarkil jam'i harajun wa masyaqqah jazal jam'. Bila kalau kita tu tinggal jamak jadi susah, musyaqqah atas kita, maka harus kita jamak. Tu kaedah. Ini kita faham sini. Apabila susah boleh jamak. Ni. Kerana kalau kita reti kaedah ni, insya-Allah tak ada keliru untuk kita nak apa? Untuk kita nak berserta di kita nak beramal apa yang kita ngaji pada malam ni, malam yang kita muzakarah malam ni. Berdasar kepada mana kaedah ni? Berdasar kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil madinati min ghairi khaufin wala matarin, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safarin. Faqila li ibn Abbas madza arada? Qala kay la yuhriju ummatahu, rawahu Muslim. Dia kata Nabi SAW hipung semaya jamak semaya di Madinah min ghairi khauf, dengan tidak ada takut, wala matar, dan tidak agak hujan. Ada riwayat Muslim. Ni. Dan riwayat lain pada Muslim pula dia kata dengan tidak takut dan tidak safi. Maka soalan mari anak murid Abdullah bin Abbas tanya Abdullah bin Abbas, "Bima fa'ala dzalik?" Satu riwayat kata, Nabi buat apa gitu? Jamak dengan tak ada safi, dengan tak ada hujan, dengan tidak ada takut. Nak dia kata benar-benar tu benar yang biasa orang ada jamak. Gapo? Ialah Datuk kita sebut tadi, salah satu daripada tepatnya ialah jamak di Arafah
Nah, jadi jamak takdim asar maya zuhur untuk kita nak buat ibadat yang banyak di pada Arafah. Lepas tu jamak takhir di Muzdalifah, Maghrib maya Isya untuk kita nak berjalan lagi wisata kepada Muzdalifah yang masafah perjalanan dia tu begitu jauh juga. Jadi hadis ni royak kepada kita bahawa Nabi tu hipung jamak semaya zuhur, asar, Maghrib, Isya dia tu di Madinah dengan tidak ada takut, dengan tak ada hujan, dengan tidak safir. Tujuan apa Nabi buat begitu? Anak murid tanya Abdullah bin Abbas sebagai seorang tu sahabat masa tu. Dan Abdullah bin Abbas yang kita kenal bahawa dia ni habrul ummah. Ialah dakwah bagi umat, kerana ilmu yang banyak yang terhewi pada dia, khususnya ilmu tafsir tu. Dan sampai hari dia mati tu Muhammad bin Hanafiyah ni seorang tu imam semaya dia anak Ali yang bukan bini Ali Fatimah. Dia kata nak hari ni kita tani ilmu Rasulullah. Nah, bukan kita tani seorang-orang saja dak, bukan kita tani ilmu Rasulullah. Abdullah bin Abbas jawab kepada anak murid yang tanya tadi, apa Nabi boleh hipung duduk Madinah, tak ada safir, tak ada takut, tak ada hujan, tiba-tibanya hipung tu. Nah, maka Abdullah bin Abbas jawab kata nak supaya tak jadi susah atas umat dia. Nah, supaya tak ada susah atas umat dia. Mana susah ni, masyakkah ni, haraj ni, susah ni jadi satu perkara yang buat boleh umat Nabi Muhammad tu jamak semaya. Apa tu? Nah, kenapa Nabi jamak? Supaya tak ada susah atas umat dia. Apabila susah, dia jamak. Sebab itu lah ni. Dan kadang-kadang pesen jenis bomo belah. Nah, bomo yang dia kena belah. Lepas belah ni dia kena masuk bulan Zuhur. Lepas tubik tak tubik dia tubik tu. Asan. Nah, kupak setengah. Lepas kali dia belah masuk Zuhur, dia seorang orang yang takwa kepada Allah, yang kita tahu dah semaya Zuhur le waktu dia. Sebagaimana semaya tak boleh semaya belum masuk waktu, begitu juga tak boleh semaya lepas ada waktu. Nah, kalau kita semaya belum pada waktu, maya kita ditolak. Begitu juga semaya kita yang disemaya lepas ada waktu ditolak. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dia yang buat satu amalan yang bukan daripada sunnah kami, Nabi kata amalan itu ditolak. Sama ada maya belum pada zuhur, baru waktu masuk waktu, atau maya lepas waktu. Nah, ni kita tak ada cara buat masalah qada, kerana kita cara dah buat masalah qada tu ada tujuan, ada sebab-sebab qah. Maka sahaja tu duk khabar, tu tak ada tidur, duk khabar tu usia semaya. Lain waktu. Lagu ni mana email kita tu tak molek lah email marid, email zuzu. Seorang yang beri-email kepada Allah, dia nak semaya. Lepas tu kalau dia pergi berhenti belah dia tu, aku mana orang sakit, dia belah dah sekerat. Nak pergi semaya dulu, nanti dulu demo kau pergi semaya. Ya tak boleh jadi benda ni. Maka di situlah pakai kaedah ni. Kaedah Nabi kata nak, Abdullah bin Abbas faham daripada hadis-hadis kita, supaya tak ada susah atas umat. Maka boleh. Boleh ya. Gapo? Jamak takhir kan zuhur ni semaya di dalam asar. Tu kita nampak. Nampak kata masya-Allah, ad-din yusrun la yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Nabi kata bermula agama ni mudah. Tak mensusahkan agama oleh seorang orang, malaikat agama jadi wakwiya tu gapo? Dia tu jadi penat, tak boleh buat lah. Kita tengok contoh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dia kata wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Aku nak puasa tiap-tiap hari selagi mana aku hidup, dan aku nak semaya malam dan selagi mana aku hidup. Nabi kata jangan. Puasa 3 hari sebulan, puasa sehari buti 2 hari, puasa sehari buti sehari. Apabila tua mari letih dia kata kalau aku turut Rasulullah hari itu pun tak ada susah. Habis itulah akhir hayat Abdullah bin Amr bin As, dia puasa 15 hari, lepas tu dia buti 15 hari untuk merang. Ni apa? Apabila kita hidup kuat lebih pada apa? Lebih pada yang dimudah oleh agama, akhir kadang-kadang kita kena tinggal agama, nak tak buat apa. Sahabat apa radhiyallahu taala anhum, mereka tu nak istiqamah, kerana agama ni kita nak istiqamah. Kita buat gapo-gapo kita nak istiqamah, kerana tu ialah tujuan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadat pada Allah. Nahnu na'budullah natlubul istiqamah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah buat ibadat nak pada istiqamah, nak tekung. Bukan ahlul ahwa dia buat ibadat untuk apa? Yatlubul karamah, dia nak pada karamah. Bukan situ. Tujuan kita bukan nak karamah, kita nak apa? Istiqamah. Apabila tu hawi istiqamah, dan melalui itulah Allah SWT akan beri kepada kita juga karamatul awliya. Maka
Tu ialah kita nampak tadi ke apa? Apakah benda yang boleh kita jamak? Syarat pada kita. Abdullah bin Abbas faham tadi, dia kata nak supaya tak jadi susah atas umat dia. Habis tu Nabi jamak. Maka hak tu kita ingat dah kaedah ni bila kita tak jamak jadi susah atas kita, maka di situlah boleh jamak. Tu berdasar pada hadis tadi. Maka yang kedua daripada perkara yang boleh jamak ialah hak kita bahas mari dah boleh mari as-safar, ialah safar perjalanan ni. Kerana dia seorang dia tak suka pergi tinggal tempat dia tinggal di tempat pergi lain tu nak berjalan jauh, tak suka. Kerana agama pun sebut as-safaru qit'atun minal azab. Bermula safar ni satu copeng, satu kata daripada azab. Habis tu Nabi kata apabila kita sudah dah hajat kita kelik derah-derah. Maka di situlah agama tilik kepada seorang orang yang duduk di safar tak ada selera dari segi makan ni, tidur apa semua. Agama mudah dia supaya dia tu tunai hajat dia derah-derah. Sudah derah. Maka daripada perkara itulah Islam beri peluang untuk dia apa? Pendekkan menjadi apa? Masa semaya itu menjadi sikit. Dan dengan melalui boleh yang nak zuhur maya asar seperti kita dan cara mari dah boleh mari dan ngorek maya isya atau isya maya ngorek tu boleh sebagai jamak takdim dan jamak takhir yang kita bahas mari dah. Berdasar kepada hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan Muaz bin Jabal ni dari seorang sahabat Nabi yang kita pemuda Islam patut kenal. Kerana dia ni Nabi kata Muaz bin Jabal ni ialah orang yang boleh maksud hadis Nabi kata a'raful halal wal haram, a'lamul halal wal haram. Orang yang sangat alim di segi ilmu halal haram, fiqh. Orang alim di segi fiqh. Habis tu kan hadis mari Muaz bin Jabal jakoh sub mata mana dah baru ulama fiqh turut belakang daripada masyarakat. Maka Muaz bin Jabal mati radhiyallahu taala anhu ardah di dalam taun Amwas. Yang kita biasa dengar apabila berlakunya corona tu dia sebut. Maka Muaz bin Jabal kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zayri syam akhara az-zuhra hatta yajma'uha ila al-'asr yusalli hajman. Nabi daripada Tabuk ni kalau Nabi itu berayung jalan lagi sebelum pada gelecek matahari, mana zuhur. Belum ada masuk waktu zuhur, Nabi takhirkan zuhur jamak la asar. Ni apa? Jamak takhir. Zuhur maya la asar. Dan kalau Nabi itu berayung bergerak kumpulan dia tu jalan lagi lepas pada naik matahari, gelecek matahari, mana waktu masuk zuhur masuk dah, Nabi semaya zuhur dulu, lepas tu Nabi maya asar lalu. Lepas tu panggil apa? Jamak takdim. Begitulah ngorek isya pun. Supaya apa tu? Supaya nak boleh tunaikan hajat banyak. Apabila kita ni tubik belum zuhur, kita nanti maya akhir buat hajat kita sudah dulu. Begitu juga kalau kita nak berangkat lepas pada zuhur, kita maya asar di sini supaya apa? Supaya kita boleh buat kerja yang banyak-banyak di dalam perjalanan kita tu. Habis itulah Sa'id bin Jubair dia katakan ma hamalahu ala zalik, apa boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat demikian tu ialah gindu hipung di dalam zuhur asar sebagai kaedah tadi. Maka situlah Abdullah bin Abbas kata kaila yuhriju ummatahu, supaya tak susahkan umat dia. Ni nak kata nak safi, kerana dah hadis Abdullah bin Abbas tadi dia kata nak min ghairi khaufin wala safar, dengan tidak safi. Itu nak kata nak safi salah satu daripada perkara yang apa boleh seorang-orang tu jamak dan semaya dia. Maka itu ialah sebagai seperti lalu sebagai jawapan tadi, insya-Allah tahta kulit pada pengurusi kita supaya kita hubung lagi yang lepas tu insya-Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Terima kasih kepada Ustaz Sahibun Nasri beri tambahan kepada kita. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าเรามาดูละหมาดรวมนะครับจากดัตโตอัมกาได้บอกว่าอิสลามได้ชาระเรื่องของการละหมาดรวมนั้นนะฮะครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะห์นะฮะตอนที่วุกุฟที่อาราฟะห์เนี่ยมีการยามะนะฮะละหมาดรวมระหว่างซุฮรีกับอัสรีซึ่งนำอัสรีมาละหมาดในซุฮรีเขาเรียกว่ารวมนะฮะยามะตักดีมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ได้ปรากฏนะครับในหลักฐานแล้วก็
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่นบีได้กระทำให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับส่วนยามะตะคิรได้กระทำที่มุซดาลิฟะห์หลังจากที่เราวุกูฟที่อาราฟะห์นะฮะละหมาดยามะตักดีมเสร็จแล้วเราก็จะต้องเดินทางมันฮะไปสู่มุซดาลิฟะห์เพื่อจะมาเบะที่นั่นคืนหนึ่งฉะนั้นมีการยามะตะคิรที่นั่นอีกครั้งหนึ่งก็คือมักริบนะละหมาดในอิชานั่นคือเหตุผลที่หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนนะฮะจากอุสตาดซอยบุนัสรีได้มีหะดีษนะฮะของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านบีละหมาดรวมเนี่ยเหตุผลความน่ากลัวก็ไม่มีการเดินทางก็ไม่ใช่แต่ในสถานะที่มันยุ่งยากต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงชีวิตในเวลานั้นเราก็สามารถที่จะรวมได้ยกตัวอย่างนะอุสตาดซอยบุนัสรีได้แสดงตัวอย่างให้เห็นว่าหมอผ่าตัดนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่เวลาเกือบเที่ยงนะครับหรือ10 โมงหรือ11 โมงแล้วจะเสร็จก็อัสรีถ้าเราไม่รวมเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าการละหมาดไม่ครบแน่นอนแล้วก็อิสลามไม่อนุญาตให้ละหมาดนอกเวลาไม่ได้แล้วก่อนเวลาก็ไม่ได้เพราะนบีไม่ได้ทำตัวอย่างให้เราเห็นว่ากระทำได้นบีไม่อนุญาตให้กระทำฉะนั้นละหมาดรวมเนี่ยในกรณีนี้อิสลามอนุญาตให้กระทำได้กรณีฉุกเฉินกรณีดอรูเราะห์กรณียุ่งยากในการกระทำสิ่งนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้นะครับกรณีที่3ครับเรื่องของมุซาฟิรการเดินทางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะในการที่จะยกทัพไปทำสงครามนะฮะเพื่อจะให้การเดินทางนะฮะไม่เสียเวลาต้องหยุดระหว่างทางทำให้แผนที่ได้เตรียมไว้นี่มีปัญหานะฮะนบีก็ได้ทำตัวอย่างว่าเมื่อกรณีนี้นะเราละหมาดรวมได้นะฮะจะให้ดาโตได้เพิ่มเติมว่ามีกรณีอื่นอีกไหมที่นบีได้ละหมาดรวมให้เราเห็นให้เราศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติตามมุสลิmat nah daripada datuk tadi kita tengok bagi orang yang buat haji di Mekah duduk wukuf di Arafah dia jamak takdim ambil as-sabuh dan zuhur nah bawa gelicir matahari masuk zuhur dia ambil dia ubah sekali ubah ambil semaya zuhur jamak dengan asar maka asar mai boleh zuhur jamak takdim dan celah-celah tu ni zuhur bawa kita ubah qamat semaya zuhur 4 rakaat bawa sudah wisalah siap ambil asar mai buh celah-celah tak ada sunat tak ada sunat atas sunat lepas zuhur 2 rakaat sunat lepas zuhur 4 rakaat tak ada nampak tu lepas tu bawa kita nak kelik pergi ke Muzdalifah semaya kita sapa tu nak cari tempat tak ada dah maghrib kita sewela tak ada cari tempat untuk nak tok kemah kita situ nak tidur situ tak malam nak habis maghrib maka kita semaya jamak takhir ambil maghrib gibuh dalam isyak apa itu satu asbab syarak boleh bagi kita semaya jamak yang kedua dengan tak ada sebab apa-apa susah pun tak nampak dah takut pun tak lepas tu musafir pun tak tapi susah kalau kita tak jamak kerja kita susah Ustaz Sahibun Nasri rakyat kata seperti Muhammad belah dia belah pukul 10 misalnya tak boleh sudah senak di asar maka zuhur tak semaya Islam tak benar tak semaya maka boleh jamak semaya jamak mana jamak takhir ambil zuhur gibuhlah asar yang ketiga kita musafir bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa angkatan tentera setelah nak panggil nak berangkat pergi kepada medan peperangan maka dia semaya jamak dulu supaya nak lebih mudah semaya siap maka peperangan bolehlah berlaku dengan semaya tak ada butuh baik kita minta tambah Datuk angka tambah sikit supaya kita boleh nampak gambar lagi asbab-asbab lain yang boleh kita semaya jamak fadal masykurah Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita sudah ambil beberapa sebab. Yang pertamanya musim haji bagi orang kerja haji saat ni dan juga sebab musafir dan sebab musafir.
Jadi di antara sebab yang para fuqaha sebut sebagai sebab yang mengharuskan boleh jamak di antara dua semaya itu, iaitu fil matar, yang kita panggil sebab apa? Sebab hujan. Sebab hujan. Tapi hujan ni pun bukan semata-mata hujan. Ia berdasar kepada ilat dan sebab tadi juga, iaitu hujan yang ulama katanya al-matar allazi yabullu as-siyab. Hujan yang peseng membasahkan pakaian. Hujan membasahkan pakaian. Hak ni jumhur ulama lah. Dan jumhur ulama masuk Syafi'iyah, masuk mazhab Al-Hanabilah, dan juga masuk Al-Malikiyah. Cuma setengah fuqaha tu untuk hujan ni, dia kata hujan semaya hak boleh jamak waktu hujan ni hanya pada waktu maghrib dengan isya sahaja. Maghrib dengan isya sahaja. Tu sebahagian fuqaha. Adapun dalam mazhab Syafi'i ni bukan syakat untuk maghrib isya sahaja. Bahkan zuhur dengan asar pun dapat jamak. Dapat jamak. Bila ni? Apabila hujan. Apabila hujan. Untuk mazhab Abu Hanifah tu dia tak boleh jamak dulu lagi. Bahak dia tu jamak hak dia tu waktu haji saat ni ya. Waktu haji saat ni, dan juga jamak hak dia panggil jamak suri yang kita ambil dah pada minggu dulu ataupun bulan dulu baru ni. Jadi hujan ni salah satu sebab lah. Sebagaimana dalil yang ulama fiqh ambil dalil untuk mengharuskan semaya jamak waktu hujan ni, dalil yang ustaz kita baca dah saat ni, hadis Bukhari dan juga hadis Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa samanian. Jadi Nabi semaya waktu di Madinah tu berapa? 7 dan juga 8. 7 ni bila 7 ni 4 dengan 3 7. Mana Maghrib dengan Isya dipanggil 7 dah. Samanian ni mana 8 kat 4 dengan 4 tu kena pada Zuhur dan Asar. Tu mana az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya. Jadi zada Muslim, ada tambahan dalam Muslim kata min ghairi khaufin wala safarin. Dengan apa panggil semaya saat ni tu bukan kerana sebab takut dan bukan kerana sebab musafir. Jadi boleh faham dari sini kata maknanya musafir tu jelas dah. Boleh faham dari sini kata musafir tu salah satu sebab daripada sebab yang boleh jamak. Dan begitu juga takut. Dalam hadis ni tersebut takut. Nampak tu? Wa indal Bukhari faqala Ayyub ahadu ruwatil hadis, kata salah seorang rawi hadis ni, la'allahu fi lailatin mawtirah. Mudah-mudahan saat ni tu mana tak ada takut, tak ada musafir tu boleh jadi masa hujan lah. Masa hujan. Jadi sebagaimana Ustaz Sahibun Nasir disebut saat ni kata, Nabas dia hurai apabila ditanya kata sebab apa boleh Nabi buat tu, arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Nabi buat macam itu tu supaya apa? Supaya tidak jadi timbul susah payah kepada seorang pun daripada umat dia. Sebab tu sabab bagi jamak ni, sabab ataupun ilat bagi jamak ni kita panggil masyaqqah. Ulama ambil daripada dalil-dalil tu masyaqqah. Sehingga siapa musafir pun orang panggil waliknya ada masyaqqah. Waliknya ada masyaqqah. Itu makna sebab hujan. Tapi yang kita kena beringat sininya, kena lebih halus sikitnya, bukan semata-mata hujan. Mungkin kata hujan sikit-sikit tak ada jadi susah payah gapo kita nak hipung tu, bukanlah. Kena jadi halus sikit. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku fiqh ni, ulama sebut untuk
nak jadi termasuk daripada sebab apa semaya ni pada asalnya waktu. Tak mahu kita buat mudah-mudah. Semaya ada waktu dia. Apabila kita nak buat dengan tak ada sebab tu, makna kata kita mengeluarkan semaya di luar waktu dia. Waktu sebab takutnya. Sebab tu kena bingat-bingat sikit. Semaya balas mana? Semaya apa namanya? Hujan balas mana? Hujan yang membasahkan baju. Nah, memang kata hujan balas mana? Tak basah baju pula. Nak ayat kata hujan hok lebat. Hujan yang orang panggil kata ada masyakkah, ada susah payah. Nah, dan yang ulama fiqh sebut ni, terutamanya dalam mazhab Syafi'i kata wala yajuz jam'uhuma fi waqti saniyah. Mana jamak hujan ni kata jamak takdim. Jamak di waktu yang pertama. Maknanya dalam mazhab Syafi'i ni kalau kita jamak hujan ke jamak dalam waktu zuhur, semaya zuhur dan semaya asar. Mana waktu hujan lebat lah. Begitu kalau hujan lebat waktu malam ke jamak dalam waktu maghrib, maghrib dan juga maya asar. Nah, sebab apa ulama fiqh kata tak boleh kita nak semaya dalam waktu yang kedua tu? Kerana sebab hujan kan? Li'annahu rubbama inqata'al matar. Kerana kalau tunggu boleh ada hujan serat. Hujan putus. Nampak tu? Fayakun akhraja as-salata an waqtiha bighairi uzrin. Jadi kalau kita pergi tunggu nak semaya hak apa nama ni di waktu yang kedua ke boleh jadi hujan serat. Baik, kita buat tubik semaya daripada waktu dia dah. Mana kita semaya tu orang panggil kita buat tubik semaya luar pada waktu dia dengan tanpa uzur. Dengan tak ada uzur gapo. Sebab tu dia periak sikit kata semaya ni di waktu yang pertama. Nah, iaitu yang kita panggil jamak takdim. Hingga siapa orang panggil ulama fiqh tu buat syarat tu. Buat syarat ni kita tengok mana kata nak jadi nampak kata bukan semata-mata hujan lah. Nak kata semaya kita jamak saat ni kerana ada masyarakat semati. Tu yang panggil nampaknya hikmat rahsia yang ulama pergi buat syarat tu. Sebab tu kita dapati kalau tengok dalam buku fiqh Syafi'i ni dia sebut syarat-syarat di antaranya kata antakuna as-salatu jama'atan bi masjidin ba'idin urfan. Hendaklah semaya tu pasal jemaah. Kita duduk di rumah hujan nak jamak rumah tak boleh. Bukan kata hujan tak duduk di rumah tak pergi tak kita jamak bukan. Dia kata semaya tu jemaah di masjid hak pasang jauh pada urufnya. Ayat nak fuqaha ni tok fiqh dia periak sikit syarat tu. Masjid hak pasang jauh pada urufnya yata'azzal muslim bil matar fi tariqihi ilaih. Mana apabila jauh tak apa panggil ada lah, apa panggil susah. Kalau pergi di tengah jalan tu jadi susah. Sebab sini pun kita kena wilayah sikit sini. Mana ilak dianya susah. Sebab tu kalau nampak tak ada susah sangat tu sekacau mana lah. Takut jadi buat tubik semaya di luar waktu dengan tak ada uzur. Tak ada uzur gapo. Yang keduanya Tok Fiqh ada sebut syaratnya, dia kata istidamatul matari awal salatain. Maknanya hujan saat ni hujan saat ni tu dia kena berterusan. Di awal dua semaya. Apa maksud di awal dua semaya? Soalnya di awal dua semaya wa indas salam minal ula. Maksud apa? Makna semasa awal semaya bila waktu takbir lah. Takbiratul ihram tu panggil awal semaya. Maknanya syarat hujah hak biasa nak boleh jamak ni kata nak semaya tekah takbir tu hujah dak turun. Bukan kata tak ada hujah. Dia tak ada hujah tu makna kata hujah biasanya tak lebat lah. Tak bersungguh hujah dah. Hak tu lah syarat tu tak nampak tak syarat ulama buat nak kata hujah hak boleh jamak tu. Hujah senguti ni di awal maya hujah pun tak ada. Mana tanda hujah di susah payahnya sebab dia ada kata di awal bagi dua semaya tu kena hujah. Mana misal kata kita nak maya zuhur tu hujah dak turun. Takbir tu ihram.
Begitu juga wa indas salam dan ula ni maknanya waktu nak wisalah hak semaya mula-mula tu. Mai zuhur ni lah. Baru tengah-tengah nak ataupun sedar-sedar nak wisalah tu hujan pun dak turun. Hujan turun. Kalau makna sini kalau putus celah-celah tak apalah. Baru misal kata kita takbir ihram mai zuhur. Celah-celah tu hujan beradu. Tak apa. Tapi waktu nak wisalah hak semaya zuhur tu hujan dak turun. Tu syarat dia bagi tak rekah royak tu. Lepas tu waktu nak takbir pula semaya hak kedua tu hujan dak turun lagi. Padahal putus celah tak apalah. Kalau nak turut syarat ni jadi nampak itu sikit. Nak menanda kata hujan semoti. Hujan semoti situ ya. Mana kata nak kata hujan semoti. Sebab itulah kita ambil kaedah saat ni yang ulama ambil kaedah daripada hadis-hadis hak royak sakut pak dengan jamak ni. Dia buat tubik kaedahnya, buat tubik syaratnya atau syaratnya iaitu sakut pak dengan masyaqqah dan susah payah. Sebab tu hujan pun bukan semata-mata hujan, tapi ulama kata hujan hak pasang basah pakai hujan yang menyusahkan. Kalau pasang tok tak ada jadi susah payah apa tak. Jadi tak basah lah. Takut tak termasuk daripada uzur yang dibolehkan jamak. Sebab tu hak kata apa nama hak kata doktor ni tu panggil tu masyaqqah ada susah payah tu masuk situlah masuk situ insya-Allah taala. Itu salah satu daripadanya. Insya-Allah taala kita sama lagi pada musim yang seterusnya ya ada sebab-sebab lain lagi. Tu kita kata apa nama hujan. Tapi syaratnya apa nama ni hujan yang timur daripada hujan tu masyaqqah. Saya mau sapa setengah-setengah fuqaha tu disebut syarat-syarat syani. Itu sajalah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Penonton yang dikasihi Allah Taala sekalian. Jadi 1 2 3 asbab boleh kita jamak kita telah tahu. Maka yang keempat ni sebab hujan. Hujan yang boleh jamak semaya 2 waktu. Dan digalak dibolehkan jamak takdim. Bukan jamak takhir. Sebab hujan saat ni. Pada Datuk kata hujan tu yang membawa panggil basah lah. Lebak lah mana kata. Lepas tu berterusan. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการละหมาดรวมเนี่ยข้อที่4นะฮะละหมาดรวมได้สาเหตุมาจากฝนตกนะฮะสถานะของฝนตกนั้นทำให้เสื้อผ้าเปียกให้เรามโนว่าถ้าฝนตกแบบโปรยปลายไม่หนักถ้าเราวิ่งจากมัสยิดไปที่บ้านปรากฏว่าเสื้อผ้าไม่ได้เปียกอะไรมากมายแสดงว่าละหมาดรวมไม่ได้นั่นหมายถึงว่าที่ดาโตบอกว่าต้องพอเราได้ยินว่านะครับสถานะของฝนเนี่ยแรงถ้าเราออกเราเชื่อแล้วกันว่านะฮะเปียกแน่นอนนะเหตุผลอันนี้สามารถที่จะละหมาดรวมได้นะครับแล้วก็ให้ละหมาดรวมยามะตักดิมนะฮะนำอัสรีมาละหมาดในซุฮรีแล้วก็อิชามาละหมาดในมักริบตะคิรไม่ได้นะฮะไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้ฟังจากดาโตได้อธิบายเพิ่มเติมครับkepada muslimin muslimat penonton yang dikasihi Allah Taala sekalian ada setengah golongan kita ni pun ada perhati tengok tu dia tak jong lah tak jong nak nyamuk hujan lebat serak ni tak jong sebab apa setengah wik alasan kata salahnya kita semaya jamuk masjid kita orang kata api orang kata api orang musafir tengok sini tak semaya isya ke nak nampak sebab dia mu tak faham malam ni dengan sebab alasan hujan kita boleh jamuk kita boleh faham dah kata kita boleh buat syaratnya nak semaya jamuk ni boleh kena jemaah di masjid nama boleh kata semaya jamuk hujan lebat gak semaya di rumah tak boleh tak boleh dia faham tu nama bornya malam ni esok tu pakai jamuk di rumah dodeng tak bolehไม่ได้jamukที่บ้านไม่ได้เงื่อนไขก็คือญะมาอะห์ละหมาดที่มัสยิดที่เดียวครับอินชาอัลลอฮ์
หลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ฟังเรื่องราวนะเหตุผลเงื่อนไขของการละหมาดรวมนั้นนะฮะข้อที่ 4 ก็คือเพราะสาเหตุมาจากฝนตกนะเรารวมได้muslimin muslimat maka kalau anak before kita buka dada lah hak sama kening kita duk takut tak usah semaya jamak hujan nah kalau ada semaya jamak tak boleh ni puak mana tahu ni Ripah semula kata dalam pekoh Syafi'i sendiri pun boleh sebab masyakkah. Nah, sebab dia masyakkah, sebab hujan lebat, kita boleh semaya jamak. Nampak? Jamak tak kedim. Baik kita nak balik kepada Datuk Nasri, ada nak tambah apa? Sebab modok setelah lagi ni habis asbab boleh semaya jamak, kita nak pergi kepada kaifiat pula cara semaya jamak. Insya-Allah kita nak bagi Datuk Ustaz Sohaibul Nasri tambah pula. Fadal. Syukur. Alhamdulillah. Maka ada lagi asbab-asbab yang boleh kita semaya jamak. Ialah saat ni kita dah cara maridah ialah jamak di ketika haji, lepas tu jamak ketika safar dan jamak ketika hujan. Hujan tu jadi kena beringat dah tu Allahu Akbar. Ya rumah kita ni pasal negeri hujan ni sampai tu dah rasa geli-geli ni. Dah serius kan apa jadi hujan sama. Hujan jamak atas habis itulah kita nampak tadi Datuk pun jadi duduk ulai tu. Kena dah kerana kita tengok ulama besar-besar ulama ni. Ulama ni pun lagu itulah seperti dan itulah mengingat dia saya sudah baca ialah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah taala. Ia pun boleh kecek bani orang tanya dia kata kena ingat kerana apabila kita semaya luar waktu dengan tidak ada uzur dengan tidak ada perkara yang membolehkan daripada syarak, maka masuk daripada perkara yang besar di dalam agama. Habis itulah ya wa hadis Muhammad babah tadilah kait menang hak tu kaila yuhrija ummatahu supaya tak ada susah. Mana ayat apa? Ayat apabila susah, hujan yang susah. Hujan susah, hujan basah tadi lah. Hujan 2-3 utir tu, tak boleh tu. Yang kita kata hujan ni tak apa-apa jamak. Tu. Yang mau jadi mudah tak situ. Lepas kita kena ingat apabila kita jamak klik duk maya rumah sore-sore mana-mana. Tu dia jadi situ tu. Dia kata hujan lah kata. Jamak lalu ngari. Tu dak lagi tu kawan nak klik dah. Lepas tu klik maya rumah. Mana-mana molek situ. Kita nampak dah tu mana molek yang kita klik semaya rumah sore-sore yang kita jamak. Ngari Aisyah dah letak keding ngari lalu atau zuhur asal lalu. Pada klik maya rumah. Kita dah cara bahawa semaya Jumaat ialah semaya yang digalak oleh syarak. Dengan siapa setengah-setengah kata semaya Jumaat ni naik kepada kata fardu rukun bagi Imam Ahmad. Ia kata semaya Jumaat ni sah di rumah tapi dosa. Tu. Wah, Syafi'i pun walaupun fardu kifayah yang kata nampak lambang kata orang kampung ni semaya Jumaat sejik weh. Tu. Kalau tak gitu, kajian Islam ada wajib pergi lagi kampung tu. Tu nak kata Jumaat tu penting pada kita klik tu semaya di rumah sore-sore, baik semaya jamak di masjid apabila hujan tu masyakkah untuk kita nak nak mari semaya pula. Dia kata kita ada klik ni kita tak sejik. Dia banyak orang kita ni. Dia kata kita ada klik tapi sejik. Islam dia tengok lebih pada kita tengok lagi. Kau malas, kau klik kau susah. Pada hujan dia kau lebat, orang kat tepi bukit. Dia turun hujan tu apa? Ya lipah nak klik gelacah mutu ke apa semua tu. Jadi kita klik pada permulaan hujan ni lebih selamat daripada kita kaca duk tunggu sejik. Hati hujan jadi kolok. Apa namanya? Api mampu pula lepas ada nak tunggu Aisyah, pak klik ni susah. Tu baik kita kata baik kita jamak. Tu. Pak kali kita jamak dah kak. Nyeserat hujan lepas ada jamak. Tu alhamdulillah dah bagi apa? Sadaqatun tasaddaqallah dah tu. Sedekah dah tu. Jadi dua kali tu. Lepas tu kau duduk kedai kopi tu tak ada apa dia semaya dah. Dia nak hidup mana pun gailah. Gitu. Dua kali dengan orang. Habis itu. Kita masuk hak kita ni selagi tambah ialah al-marad. Daripada perkara yang boleh kita jamak juga ialah ketika apa? Sebab berlaku sakit. Hak ni Imam Ahmad Syahib rahimahullah taala. Kita sebut Ahmad dulu. Bunyi agama sebut Ahmad dulu. Lelaki tu sebut pula.
Qadhi Hussein Khattabi mutawalli daripada gerda-gerda mazhab Syafi'i lah kau ni. Nah, mereka ni katanya haruh jamu takding dan takhir dengan sebab uzur sakit tadi. Kenapa? Kerana masyakkah, kesusahan di dalam sakit lebih daripada susah daripada hujan. Nah, hujan nak lalu kelik je, hak ni sakit dia ni, tubuh dia duk sakit. Nah, tak hujan pun dia sakit. Apa tak? Ha tu. Nah, sakit mana-mana tok haji. Nah, tok duk mempitan tak semaya banyak anu. Nah, dengan sebab sakit. Habis itu kata sakit ni satu ketika, satu peluang untuk apa? Orang panggil kalau setengah-setengah ulama kita kata upai syaitan ni punya sakit. Orang jadi upai syaitan. Mangsa bagi syaitan punya sakit. Ada sakit kepala tak mayarlah. Sakit baru tu tak mayarlah. Nah tu. Habis itu kata uzur sakit ni lebih susah. Nah, daripada hujan tadi lagi. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah taala kata wa huwa qawiyyun fid dalil. Ni Imam Nawawi ni kita le mazhab Syafi'i kak sebut kata Nawawi Allahu akbar reda dah ni setara dengan Rafi'i dah ni dia panggil apa reda le mazhab Syafi'i dah. Kita tengok apa sebut Imam Nawawi Imam Rafi'i ni dia panggil reda. Tu maka dia kata qawiyyun fid dalil. Di segi dalil ni kuat sangat. Di segi kata untuk nak jamu di dalam dia kesusahan. Allah Subhanahu taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Surah Haji ayat 78. Dan Allah SWT ma ja'ala 'alaikum, tidak Allah SWT jadi kata hum tu di dalam beragama tu gapo min haraj, kesusahan. Ada apabila kesusahan mari dia cuba jalan untuk nak cari kemudahan. Wala 'alal marid haraj, dan tidak jadi apa? Tidak dosa atas orang yang susah dari umum. Untuk yang nak jamu apa boleh? Habis dia katakan jamu le hujan ni idza balagal marad haddan awqa ala sahibihi al-har. Apabila siapa hak yang susah bagi tuan dia tu nak maya tiap-tiap waktu. Tu. Habis itulah mazhab Syafi'i kita sendiri pun reda-reda lah mazhab Syafi'i kita sendiri mengharuskan jamu sama ada takdim dan takhir. Tu. Apabila kita nampak situ, dalil hak kuat tadi, dalil aku tersebut. Habis itu kata dalil Abdullah bin Abbas ni sebagai kaedah di dalam jamu, dan semaya jamu. Karena Nabi ya ada min ghairi khaufin wala matarin. Dengan tidak ada takut, tidak ada safi, tidak ada hujan. Maka kaila yuhrija ummatahu, supaya tak disusah atas umat tadi tu. Apa? Susah apa? Susah oleh sakit dia tadi. Maka situlah boleh nak jamu. Tu. Yang mana kita tahu dah. Orang tunggu orang sakit. Harus boleh dia tinggal maya Jumaat. Tu. Maka orang tunggu je. Bahawa orang sakit diri nak jamu lagi-lagi boleh. Habis tu dia kata bab masalah jamu di dalam sakit ni boleh dikata Imam Nawawi kita rahimahullah taala tadi kata dia kata qawiyyun fid dalil, sangat kuat di segi dalil tu. Bagi Abdullah bin Abbas dia kata arada alla yuhrija ummatahu tadi tu dia tak ada royak kan dengan sebab sakit, dengan sebab apa? Ya sebab musyakkah. Dia sakit ada musyakkah. Insya-Allah. Boleh. Tu. Satu ketika cerita dengar Abdullah bin Abbas tu tebah lepas asar. Tebah. Dia panggil tebah aridi ni, bukan tebah Jumaat. Tebah akan ada berlaku masya-Allah. Wabah dengan siapa yang bertubuh berpasangan sampai jatuh matahari. Masuk waktu maghrib dengan siapa timur bintang. Masuk waktu isya dah lah. Maka orang kata, as-salah semaya tu. Allah nak abah duk waktu duk tebah cara dia gila. Duk nasihat lagi lah. Maka kata pula suara pula, as-salah semaya maghrib ni habis waktu dah ni. Allah bin Abbas kata atu'allimani bis sunnah, nak ajar aku sunnah Rasulullah kan? Allah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina az-zuhri wal 'asri wal maghribi wal isya. Aku masa Nabi dulu kudai masa Nabi dia hipung zuhur, asar, maghrib, isya. Lepas tu Abdullah bin Syaqiq tabi'in. Dia tanya, ya Tuhan semua masa syok lah hatiku, masa tak tenang, haka fi sadri. Ini kaedah ni. Apabila kebaikan hati kita tenang. Apabila benar tu tak tenang,
Atu wa imo benda tu benda apa? Benda tu benda ism, benda dosa. Wa imo kita kena tanya lagi wisata ni. Maka Siti kata nah, aku kita tanya Abu Hurairah pula. Sahabat dah lagi, sore lagi. Aku tanya Abu Hurairah, aku mana belah nak Abah tu? Nya takhir ni, norik dengan siapa masuk waktu Isyak. Pak tak ada suruh niat jamuk deh. Kita nanti niat jamuk maya tadi, tak ada royak ni. Belah nak Abah tak ada suruh tu. Pakat niat jamuk takhir weh. Tak royak. Ya royak tu nah. Nak hajar aku sunnah Nabi kan. Tu boleh ambil perhati di situ. Maka belah sakit kita tanya Abu Hurairah kata nah. Kena fasaddaqa maqalatahu. Yang membenarkan kata belah nak Abah tadi. Kata jamuk tu boleh. Walaupun tak ada safir tadi, tapi kenapa? Kerana hajat tadi. Kenapa? Kerana musyakkah yang ada hajat tadi, maka situ lagu itulah marad tadi supaya juga sakit tu masuk dalam tu. Lepas tu saya lagi lah kena masa pun nak habis dah. Ialah hakiknya jamuk kerana hajat. Kerana hajat. Ni hajat ni hajat mari timur mari. Saat ni tak ada apa khabar-khabar mari hajat. Tadi tak ada gapo mari dia kata, ada orang sakit. Ada hajat mari. Apabila datang hajat mari ni, kadang-kadang kita kena buat hajat ni sudah dulu. Dengan siapa apa? Dengan siapa kita ni kena apa? Takhirkan semaya kepada waktu yang kedua. Salim ibn Abdullah, seorang tabi'in, anak Abdullah bin Umar bin Khattab. Daripada bapa dia Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadara ahadukumul amr yakhsha fautahu falyusalli hadhihi salah, yakni al-jam' baina salatain. Nabi bersabda, Nabi kata, apabila datang kepada musuh kamu akan satu amr, urusan yang penting, bima takut urusan ini lumpuh, maka Nabi kata fal yusalli hazi salah, maka semayalah semaya ni. Semaya apa? Semaya jamak. Tu. Allahu akbar. Berbahagia ada hadis Ibn Abbas tu tak ada lupa sama tu. Ambil jawab pada awal tadi dengan siapa ni. Tak jadi susah bagi umat. Habis tu dah sepengaruh apa panggil? Orang duk basuh darah, duk tai tu deh. Kadang-kadang dia kena pakai masa yang maka boleh. Yang nak jamuk boleh. Kadang-kadang biasa jenis pergi kepada tempat-tempat, ada anak murid biasa-biasa dia tanya, kadang-kadang guru tak faham, bukan Islam tak faham, tak sewi tubat semaya, duk kurung dalam tu lagu mana kita ni. Lepas tu pergi pun bukan pergi atas dasar kata pergi nak apa, mik jamin ni ya, panggil nak pergi buat untuk boleh kertas untuk nak habis ngaji, pergi pada momo-momo. Maka lagu mana ustaz ni sampai kata tak ada jamuk, maka di situ masuk dah hadis ni, masuk di dalam bab semaya jamuk kerana hajat. Kerana hajat, apabila hajat boleh. Habis itulah apabila seorang anak murid tanya untuk guru dia Albani rahimahullah taala, yang kata hal yajma' taqdim atau ta'khir ala ma yatayassar lahu, boleh tak nak jamuk kerana hajat tadi? Maka dia kata ala ma taqtadihi al-hajah afdal. Apabila jadi hajat itu lebih afdal. Boleh kita nak jamuk. Bukan untuk cari-cari mudah, bukan. Apabila jadi susah, boleh. Habis itulah Imam Nawawi rahimahullah taala sebut di dalam syarah Muslim. Ada syarah kitab Muslim, dia kata zahaba jama'atun minal a'imma ila jawazil jam'i fil hadar lil hajah. Haruh telah beri pendapat oleh jemaah daripada ulama bahawa haruh nak jamuk fil hadar, ketika kita tak ada safir, lil hajah. Tu untuk hajat boleh. Tu. Maka semua tu apabila kita dah dengar dah Rasulullah dan para ulama yang mu'tabarin belaka kita sebut tadi, maka kita rasa tenang, insya-Allah SWT. Apabila jadi musyakkah, insya-Allah kalau kita tak uak jamuk lagi jadi susah bagi kita, maka situlah kaedah kata fal yajma', maka hipunglah semaya. Kerana berdasar kepada ma ja'ala alaikum fid dini man haraj. Allah SWT tak disusah tamu bila beragama pada Allah. Begitulah ad-dinu yusrun la yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Bermula agama itu mudah, tak ada menyusahkan nilai agama mereka jadi susah. Kita kadang-kadang siapa kita kena tinggal semaya, maka itu bukan daripada ajaran Rasulullah. Kita tahu nanti qada bukan. Laisa min amrina hadza fahuwa raddun. Maya di dalam waktu yang luar waktu dia dengan tidak ada apa? Dengan tidak ada
panggil Quran yang diterima oleh agama, maka maya itu ditolak. Ditolak. Kerana semaya dalam waktu yang terhak si ada. Inna salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Penontonnya dan mati Allah Ta'ala sekalian, ditambah oleh Ustaz Sohibun Nasri, asbab ataupun benda yang boleh kita jamu iaitu sakit. Apabila kita sakit, kebanyakan hari ni Masya Allah, kita tengok di rumah sakit, orang sakit, anak cucu tak erti nak buat kepada orang sakit tu taat kepada Allah Ta'ala, tak erti. So akhir tak semaya, maka dia pikulah tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Maka Islam jalan keluar, boleh jamu. Ambil semaya sekali letih lah dulu mula-mula ni. Sudah zuhur siap 4 rakaat, jamu dengan asar 4 rakaat. Nescaya dia dapat taat kepada Allah Ta'ala. Kita serupa juga. Kalau kita sakit, kita boleh jamu. Ada pun yang kena kerana hajat, ada urusan, boleh juga kita jamu. Bagaimana telah diberi penjelasan oleh Ustaz Sohibun Nasri. Maka Pak On ada soalan untuk tanya Ustaz Sohibun Nasri sikit. Korani law ni banyak. Baru ni kalau keren kita buat masuk program pautan tu, buat sekian gambar kita tak boleh. Akhirnya kita mari baris di depan Tanakan Keruntai. Kita mari penjejak pukul ni lepas subuh lagi dah. Kita baris mari sampai Tanakan buka. Penuh ada masuk queue kita. Bari Zuhur tu kalau kita tu baik, sudahlah. Kita mari dak pagi dah. Sampai ke asar baru masuk queue kita. Adakah hajat juga berkenaan dengan kita nak masuk queue di Tanakan untuk nak luluh masalah projek kajian MBA tu. Pautan Kuala Kereng baik, Rau Canak baik. Hari ni kita tengok depan Tanakan penuh. Siapa? Zuhur lepas lagi dah masuk asar. Adakah hajat masuk dalam dengan kaya kata boleh jamu? Silakan. Ni masalah hari ni deh. Masalah kapal tang ni masalah yang banyak ni. Maka kita tengok pada masyakkah tu setara mana. Kalau kita kata sekadar kita ni kita tak ada jauh mana. Kalau jauh mari sampai ke mari mana. Mari kepada tempat-tempat yang jauh, lepas tu kena duk baris pula jadi susah. Maka tu kita kata boleh kira. Lepas tu masa ni ada masa banyak lagi. Kita tengok masa kapal tang ni. Ada lagi lepas ada tu hari-hari sampai kita kata hari ni tak ada tubik soalan lagi dengan rupa yang ditanya ni. Sebab apa kita kata masa untuk nak semak ada banyak lagi apa? Ada yang gini. Masalah pautan ni Ustaz. Ya sepatah hari ni semua orang lo tabian dia masuk habis. Cuma duit lepas pada ni dia terima tu okeylah. Habis hari ni dia nak 2 juta misalnya. 2 juta orang. Habis 2 juta orang, maka tak ada hak lah kita. Sebab tu mau duk baris, nak jadi masuk scan gambar muka dia mau dengan bawa cacung tu, dia kata okey, rabro pan. Tu. Hari ni dia mau buat di rumah dengan terosak tu, dia mau scan muka tak masuk. Bawa tak masuk, dia beri peluang untuk pergi di Tanakan. Tanakan akan buat cara dia. Untuk nak masuk laut tabian, Rau Canak baik, Kuala Kereng baik tu, dia mau kena tunggu. Hak masalahnya dah mau takut, dah mau tak termasuk le 2 juta orang untuk laut tabian hari ni. Dah mau jang dekat je tu, rumah dekat, rumah jauh super, tapi dia mau kena bagi. Orang mai dulu duduk dulu, orang mai kedia duduk kedia. Tu. Dah mau tak jang tu baik siapa nasi dah mau tak makan, solat Zuhur dah mau tak sembahyang. Masya-Allah deh. Ya. Mana Datuk ni? Datuk nak cuba jawab. Kalau tengok di ada apa panggil apa di dalam perbahasan ulama yang banyak tu, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala namun ni baikkan sikit bunyi ni. Tu. Dia kata dia kata wa awsa'ul madhahibi fil jam'i madhhabu Ahmad. Yang lebih luas bagi mazhab-mazhab yang ada ni kecek bak jamuk ni membolehkan, mengharukan jamuk ni mazhab Imam Ahmad. Sehingga kata mana? Jawazal jam' idza kana syughlun. Apabila ia mengharukan jamuk apabila timu sibuk. Sibuk.
Kama rawan Nasa'i dzalika marfu'an ila Nabi sallallahu seperti mana riwayat daripada Imam Nasa'i kepada Nabi. Lepas tu hang siapa kana? Ila anqala hang siapa dia katakan? Ibn Taimiyah kata, yajuzul jam'u aidan litabakh, orang masak. Tabakh ni tabakh wal khabbaz, orang buat roti. Bukan orang nak makan ni tunggu. Ya buat maya dia tu. Bagaimana? Nah, ayat kata mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala ni di segi dia tu luah. Wa nahwi ma, orang masak, orang tapa roti bagi kita, orang masak pasal tamsang tu, tu. Lalu tu ayat ni tak dia kata nah. Mimma yakhsha fasadu mali, daripada orang yang takut bimbang apa? Pasal harta dia. Dia bakal tinggal. Demo pun yang ni, pak tiang ni nak makan nasi. Ya. Tu. Pak kita kalau kita pergi tahap tadi tu, nampak lah keluasan yang diberi oleh mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala tadi tu. Apa kau boleh kira lah, insya-Allah. Ada cong lah, ada cong. Ada cong. Ini kita royak pendapat ulama lah. Ya. Kita tengok di situ. Tu. Allahu akbar dah. Alhamdulillah. Nah, jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Sahibun Nasri. Nah, cuba ambil satu sudut dalam mazhab Imam Ahmad. Kita nak lihat pada Datuk Hamka. Adakah Datuk boleh nampak pandangan lagu mana? Masya-Allah. Baris di tanakan kerutai. Nah, sekiranya Datuk boleh jawab pensiap, ni minta Datuk sambunglah kaifiat jamuk sikit supaya kita dapat beramal bersama. Insya-Allah. Fadal maskura. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dia ada lagi satu sebab lain daripada sebut tadi tu. Jadi kita sebut tadi haji, apa nama musafir, hujan, apa lagi yang kita sebut tadi? Sakit. Nah, itu hajat. Di antara yang apa nama ni ulama sebut sakut pak dengan sebab ni iaitu al-khauf. Takut. Takut ni hak ni pendapat Hanabilah, kan hak dia ni pun luas dah sekali. Hanabilah, lepas tu ba'du Syafi'iyah. Sebahagian daripada hak dalam mazhab Syafi'i, dan hak ni riwayat di sisi Al-Malikiyah. Mengharuskan hipun jamak ni dengan sebab takut di antara zuhur dan juga asar. Dan juga di antara maghrib dan isya, sama ada jamak tu takdiman wa ta'khiran. Takdim pun boleh, takhir pun boleh. Iaitu sakut pak dengar takut ni. Jadi hadis alasannya hadis Ibn Abbas tadi lah. Min ghairi khaufin wala safarin. Apa panggil Nabi hipung mana dengan tak ada sebab takut. Maknanya apabila takut ni boleh ada sebab lah. Tak ada musafir mana? Musafir tu juga ada. Qalu fa hadha yadullu ala anna al-jam'a lil khawfi aula. Sebab tu jamak kerana takut ni lebih aula. Untuk soalan tadi tu, kalau tengok kepada jumhur fuqaha kak, dia kata apa nama ni, tidak boleh hipung, tidak boleh jamak ni selain daripada uzur-uzur yang kita sebut tadi. Sekarang pada uzur yang kita sebut tadi. Kerana ia gib kuat masalah semaya dalam waktu. Tapi sebagaimana Ustaz Sahibun Nasri tadilah, dia kata mazhab yang paling luas dalam masalah jamak ni iaitu Al-Hanabilah. Wa tawassa' Al-Hanabilatu fil a'zar al-mubihah lil jam'i bi annaha, sebab apa tadi ni? Kullu uzrin. Kullu uzrin aw shughlin yubihu tarkal jum'ah wal jama'ah. Luas sikit. Semua uzur, semua sibuk yang mengharuskan tinggal Jumaat dan jemaah. Supaya apa? Ka khaufin ala nafsihi. Takut diri sendiri, takut pada keluarga, takut sakut pak dengan harta. Au tadarrara fi ma'ishatin, atau jadi mudarat segi ma'isyah. Segi masalah cari rezeki. Yahtajuha bi tarki al-jam'i. Tu mana kalam fuqaha lah, tapi maknanya kita yang hidup kita lah yang lebih tahu tu diri kita. Kerana sepuluh ayat ni lah masa tu ya banyak, masa luas. Nampak pada kedak kita nak tukar
semaya ini dengan masalah kat ni. Dia ada satu perkataan yang disebut ni, dia kata apa? Semaya sunat belum subuh ni khairun minad dunya wa ma wa ma fiha. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma 2 rakaat sunat belum subuh ni lebih baik pada dunia, nah, dan isi-isinya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang apa ya wayak ni, wayak tu nak kita nak pergi mana sana. 2 rakaat belum subuh sebab lebih baik pada dunia, isi-isi dunia ni. Tekah tak ada apa, tak ada nak bangun apa kita. Tak ada nak bangun nak semaya sunat 2 rakaat dah. Tapi ni kita jong bangun pergi baris belum subuh kan. Allah. Apa? Nawi kita ukur lah. Nawi kita ukur. Hak Nabi kata lebih baik pada dunia dan isi-isinya. Tak ada gubuk sekali. Tak ada gubuk, tak ada bangun. Tapi tekah kita nak pergi baris hak ni kita bangun. Belum subuh. Masya-Allah. Hak tu saya nak ayat atau ada dengan kata-kata. Nampak kena dah. Tu kita nak pegu khairun minad dunya wa ma fiha tu. Nak suruh timbang lah. Timbang sikit lah kita nak buka. Lepas saat ni fuqaha dah sebut. Tapi nak timbang sikit lah. Timbang sikit. Jangan kita duk apa nama ni, nampak kata nampak pada dunia. Barak tahu mana. Dia ukur. Siapa aku tak boleh nak makan, boleh ada tu. Boleh ada ajak. Rumah tak ada nak makan semua tiba. Boleh ada. Tapi kalau masih boleh hidup lagi, nampak pada kedok ni nak tukar dengan semaya ni. Yang mana Allah Ta'ala letak semaya tu dah ada waktu. Tengok Nabi kata man taraka syai'an lillah awadahullah. Jadi mana kata kepada penuntut mati Allah Ta'ala sekalian, timbang lah deh. Jadi mana tu Datuk dan Ustaz ni kedua-dua ni dia kata kita timbang sendirilah. Sedekah sunat 2 rakaat belum subuh tu kita tak seru penting, tak ada kacau setengah mana. Sedekah Nabi ayat kata berbaik pada dunia dan isi-isi dia. Mana kata lebih lah. Dengan duit pautang dengan apa ngah kola kering dengan rocanak ni lebih sikit dah. Kita nak pergi tumte dengan kadang kita baris tinggal semaya tu, untuk nak kita pergi jamuk tu, maka hak ni kita timbanglah sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu kita berat reknginya musyakkah kita tu kita timbang sendiri dah. Baik sikit dah Datuk sikit ni, dah lebih kurang dalam 3 minit dah ni. Sikit kita nak ayat tu jamuk tu, kita nak niat jamuk takdim baik jamuk takhir sikit lah. Tak ada payah mana tujuh kaifiat tu dah. Maknanya di antaranya kalau takdim ni mestilah dia kena tertib. Waktu cerak dah kalau takdim ni tertib. Dan kalau takhir pun dia aula kita tertib dah. Kerana sebahagian fuqaha tu kata ya wajib tertib. Wajib tertib tu maknanya kena zuhur dulu baru asar. Murid dulu baru isya. Walaupun tu dalam mazhab Syafi'i tak ada masih tertib. Hak takhir tu. Tapi lebih aula tertib sebab setengah fuqaha tu atau wajib tertib. Tu tertib. Lepas tu masalah niat tu kalau oleh Syafi'i kalau nak takhir tu ya kena niat lah. Kata nak takhir juga jadi tinggal lah. Ya hak sungguh pun ya ada niat. Hak sungguh hak sengoti pun ada niat. Kita nak maya hari kan, masuk zuhur tapi nak maya laksa mestilah ada niat. Mana kalau tak ada niat tu sengaja nak tinggal semaya gitu. Tu nampak tu. Mana tu kita ibadat kita tak punuh lah. Ibadat tak punuh. Alhamdulillah. Penonton yang dimati Allah Ta'ala sekalian, malam ni kita faham dah asbab kita boleh jamuk 4-5 nekara. InsyaAllah lepas pada ni kita pakai amal bagaimana yang telah Nabi kita tunjuk ajar kepada kita cara jamuk. Di sisi Rasulullah SAW dia telah tunjuk ajar kepada kita. Maka malam ni Pak dan kami bertiga akan berguna diri insyaAllah. Kita temu minggu hadapan. Malam ni wallahualam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.